Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan meneruskan pembelajaran tentang bab sebelum ini, iaitu tentang anatomi type. Iaitu apa kita ingat kembali sebelum ini kita telah mempelajari tentang bagaimanakah penggunaan perkataan seperti di papan tanda, emoticon dan juga grafiti maupun poster. Tetapi hari ini kita akan melihat pelbagai lagi aplikasi muka type untuk kegunaan ekspresi seni. Jadi seperti yang kita tahu, anatomi type merupakan struktur asas kepada setiap karakter huruf. Jadi ini membolehkan pengetahuan tentang anatomi type membolehkan mereka untuk membentuk ataupun mengaplikasi muka type dengan lebih baik dan bersesuaian dengan tujuan penggunaan anatomi muka type. Jadi contoh yang kita boleh lihat di sini, beberapa penggunaan yang kita biasa guna jika awak menggunakan words. Kita ada huruf besar, huruf kecil, kita ada small caps, nombor, simbol matematik dan simbol lain-lain. Jadi penggunaan jenis-jenis type ini boleh membantu untuk menyampaikan maklumat ataupun mengekspresi atau berkomunikasi dengan lebih baik. Jadi kita boleh lihat contoh-contoh pelbagai contoh klasifikasi type yang ada seperti all stars, slab serif, transitional, sans serif, modern, script italic. Jadi para pelajar boleh melihat contoh di sini. Setiap kelas contoh type muka type ini mempunyai bentuk yang berbeza dan boleh digunakan mengikut kegunaan yang bersesuaian. Jadi ada sedikit info di sini mengenai perkataan sans dalam bahasa Perancis yang bermaksud tanpa. Maka istilah sans serif bermaksud tanpa serif. Jadi para pelajar boleh melihat secara lanjut dengan cara sendiri apa contoh-contoh perkataan ataupun jenis muka type yang ada seperti all star di sini, dan terdapat juga transitional. Ada contohnya contoh muka type ni ialah Baskerville, Century School Book dan pelbagai lain. Ada juga jenis modern iaitu ada Bodoni dan Tiffany. Selain daripada itu, kita ada slab serif yang menggunakan Rockwell dan Egyptian. Sans serif yang kita biasa guna bila kita buat assignment, Arial dengan ataupun selain itu Helvetica. Jadi kita boleh lihat mengapa Arial selalu digunakan dalam dokumen, kerana ia lebih jelas, mudah dibaca dan sangat kemas. Jadi penggunaan muka type ini dipilih bersesuaian dengan tujuan yang kita ingin lakukan. Selain itu ada terakhir berbentuk skrip. Ini lebih kepada tulisan yang bercorak, boleh secara rekaan casual atau performal. Jadi dalam topik ini para pelajar perlu lihat bentuk muka type ini dan bagaimana secara umum apa kegunaan yang sesuai dengan contoh muka type tersebut. Tetapi hari ini cikgu ingin lebih fokus kepada tipografi ekspresi, sebab ini jarang-jarang kita pelajari. Jadi apa maksud tipografi ekspresi? Kita bukan sahaja menggunakan perkataan untuk membuat ekspresi, tetapi tipografi ekspresi ini dapat memberi penekanan secara visual. Maksudnya yang kita nampak jelas dan juga secara tersirat. Selain pada itu, ciri-ciri unik reka bentuk ini juga boleh digunakan sebagai rekaan baru. Maksudnya kita nak buat satu desain yang baru dan menggunakan daya imajinasi dan kreativiti. Jadi apa contoh-contoh tipografi ekspresi yang ada? Yang pertama, onomatopoeia, konotasi type, personifikasi type dan figura type. Jadi hari ini kita akan lebih fokus untuk memahami setiap contoh tipografi ekspresi yang ada. Jadi yang pertama, onomatopoeia. Jadi ia merupakan penggunaan kata-kata yang kita nak tiru bunyi semula jadi bersama aksi yang dikaitkan. Ini kita selalu tengok dalam mana? Dalam komik ataupun mungkin kadang-kadang dalam kartun movie. Contoh bunyi yang ada apa? Bang, boom, snap dan lain-lainnya.
Kadang-kadang bila aksi berlawan, contohnya po, kena tumbuk. Dia yang kena tembak, ada bunyi wam. Jadi perkataan itu boleh menggambarkan apa, mengekspreskan apa situasi yang terjadi. Dia yang kena tembak, bunyi bang, bunyi boom. Jadi kita menggunakan perkataan itu untuk menunjukkan satu situasi untuk lebih menarik dan lebih mudah difahami. Selain daripada itu, kita ada juga konotasi type. Apa maksud konotasi type? Ia digambarkan sebagai positif atau negatif. Iaitu positif atau negatif untuk apa? Untuk menggambarkan hubungan emosi yang baik, menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Atau lebih kata mudahnya, menyenangkan ni yang seronok, gembira, tidak menyenangkan, sedih, marah. Jadi kedua-dua perkataan ni mempunyai ayat yang sama namun membawa maksud yang berbeza. Kita cuba lihat contoh ni. Tiada yang dapat memisahkan kita. Namun bentuk tulisan yang digunakan ni macam menggambarkan perkara yang positif. Maksudnya mungkin mereka baru saja maksudnya mereka bersahabat dan mahu kekal bersahabat. Namun coraknya lebih gembira, lebih positif. Namun yang di bawah ni kita lihat coraknya lebih serius. Ada darah, tumpuk-tumpuk darah. Jadi mungkin walaupun mungkin baru mengalami kesedihan, contohnya baru sahabat ataupun ahli keluarga meninggal, tetapi masih lagi tidak bahu berpisah. Jadi perkataan yang sama namun kita penggunaan konotasi type yang berbeza boleh menyebabkan memberikan ekspresi yang berbeza. Jadi di sini awak boleh lihat bagaimana konotasi type digunakan untuk menggambarkan situasi yang berbeza. Dan yang ketiga, kita akan lihat personifikasi type. Jika awak pernah belajar sebelum ni dalam bahasa Melayu, personifikasi bermaksud apa? Kita memberikan sifat ataupun kualiti manusia kepada perkataan ataupun muka type melalui metafora. Jadi personifikasi type ni banyak digunakan artis dalam karya seni visual bagi menyampaikan mesej yang lebih menarik. Contohnya di sini, spooky. Apa maksud spooky? Iaitu menakutkan. Jadi perkataan ini diberikan darah-darah yang mengalir, mata yang berbentuk takut untuk menggambarkan keadaan spooky atau takut tersebut. Dan contoh lagi di bawah tu, bounce. Iaitu kita melantun-lantun, melompat seperti bola. Jadi apa? Awak boleh lihat di sini perkataan huruf-huruf ini seakan-akan melompat untuk menggambarkan atau memberikan sifat kualiti manusia untuk memberikan ekspresi yang lebih menarik dan lebih mudah difahami. Dan yang keempat, kita ada figura type. Jadi kita boleh guna perkataan-perkataan ini untuk membentuk muka type dan untuk menjadikannya dalam bentuk dan rupa yang terdapat pada setiap rekaan tersebut dalam perspektif yang berbeza. Jadi awak boleh lihat contohnya di sebelah ini. Daripada perkataan-perkataan ini membentuk muka imej monyet. Sama juga kalau awak tengok dalam bentuk had. Kadang-kadang kalau awak boleh tengok had dalam kaligrafi Islam, kadang-kadang membentuk orang sujud, kadang-kadang membentuk masjid, menggunakan perkataan ataupun muka type. Dan juga kalau contoh kaligrafi Cina pun sama. Dari bentuk kaligrafi Cina mungkin boleh bentuk buluh ataupun apa-apa sahaja untuk menjadikan ekspresi seni itu lebih menarik dan lebih kreatif. Jadi cikgu rasa setakat itu saja untuk hari ini. Jadi hari ini awak telah belajar bagaimana menggunakan muka type dengan cara berbeza. Kita ada 4, iaitu yang pertama figura type. Yang kedua kita ada personifikasi type. Selain daripada itu kita ada juga konotasi type. Walaupun menggunakan perkataan yang sama tapi boleh memberi maksud yang berbeza dengan memberikan konotasi yang berbeza. Dan yang terakhir, yang pertama tadi kita telah belajar onomatopoeia. Ini lebih kepada dalam movie ataupun komik-komik yang awak selalu baca. Tanpa kita sedar sebenarnya kita telah pun belajar ataupun mengaplikasi ekspresi type yang berbeza. Kadang-kadang awak selalu tengok, cuma kita tak tahu sahaja. Jadi jangan lupa lepas ini awak boleh lakukan siapkan latihan dalam YouTube dan dalam Google Form. Jadi untuk tahun ini itu sahaja kelas seni kita yang terakhir. Dan selamat bercuti. Jangan lupa terus belajar. Dan semoga tahun depan kita dapat belajar secara biasa bersemuka di sekolah. So hati-hati dan selamat bercuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.